Selamat sejahtera. Saya Pavitran. Hari ini saya akan membincangkan tentang konsep hubungan etnik, isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan hubungan etnik di negara kita, dan juga cara-cara menangani masalah tersebut. Apakah itu hubungan etnik? Hubungan etnik ialah pertalian antara etnik dan kaum. Etnik adalah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, bahasa, pakaian, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Hubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara. Hubungan etnik juga mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat. Negara kita pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yang menjejaskan keamanan negara dan juga mewujudkan kerusuhan kaum di antara kaum terbesar di negara kita iaitu Melayu, Cina dan India. Bukan saja semasa zaman penjajahan tetapi juga selepas kemerdekaan, iaitu pada 13 Mei tahun 1969. Mari kita lihat apakah yang benar-benar berlaku pada 13 Mei di tahun 1969. Tragedi ni telah mengakibatkan lebih kurang hampir 200 orang terbunuh, 400 lebih orang telah tercedera dan penangkapan orang sebanyak hampir 10,000 orang disebabkan tragedi ni. Apa punca berlakunya tragedi ni adalah disebabkan PRU yang dijalankan pada tahun 1989. Politik untuk pihak pembangkang telah mengetengahkan 3 isu yang sensitif, iaitu first mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa orang Melayu, yang ketiga adalah isu kerakyatan orang luar. So itu 3 punca yang diketengahkan sampai menjadi isu sensitif lah untuk kita kan. Dan 11-12 tu sebenarnya dah ada peristiwa yang kecil lah terjadi kan. Sampailah pada 13 Mei, waktu tu Menteri Besar Selangor mengajak orang-orang Melayu berhimpun dekat dia punya rumah. Jadi waktu tu kita target pukul 7.30 malam untuk kita buat pengumpulan beramai ni. Tetapi start pagi tu sampai ke petang dah ada banyak pembunuhan. Daripada satu tempat merebak satu tempat, sampailah sebelum pukul 7.30 dah ada satu pengumuman darurat dekat radio bagi tahu untuk semua berkurung dekat rumah. Sebabnya kalau siapa keluar time tu memang kena tembak. Yang tak bersalah, orang Cina tak bersalah pun keluar rumah pun dia kena tembak. Dan ada satu lagi pembunuhan dekat teater. Kat teater tu lagi ekstrim lah, ramai kena bunuh. Tiba-tiba masuk je dekat dalam teater tu, sesiapa penonton dalam tu semua kena bunuh. Teater tu dekat KL Tragedi 13 Mei ni juga adalah kesan rentetan daripada Tanah Melayu ni pernah kena jajah dengan orang dulu. Kesannya macam Jepun pernah jajah kita, British pernah jajah kita. Sebabnya kita tengok pada 3 perspektif ataupun 3 sudut. First saya nak cerita pasal politik. Ingat tak zaman dulu waktu British dia perintah Tanah Melayu memperkenalkan sistem residen. So bila sistem residen diperkenalkan kat Tanah Melayu, raja-raja Melayu dia banyak kehilangan dia punya kuasa tau. Terutama sekali dalam hak untuk memungut cukai. Kita sebagai rakyat Melayu ni kan dah kurang hak untuk berbicara tau. Ini masalah yang pertama lah. Yang kedua ni kan daripada segi sudut ekonomi. Dulu British telah memperkenalkan sistem hanya keuntungan semata-mata. Dan yang menjadi masalah bila dekat Tanah Melayu ni, kita 3 kaum utama Melayu, Cina, India telah diasingkan mengikut tempat ataupun sektor pekerjaan. Contoh dia macam Melayu dia more untuk nelayan, tangkap-tangkap ikan kan. Macam orang Cina dia lebih kepada aktiviti kau tolong jualkan barang. Kalau orang India dekat estate ladang kan, pertanian. So dekat Tanah Melayu ni banyak kaum tapi kita tak duduk sekali. Dan dekat situlah kita tak ada macam perpaduan antara kaum. Kita ikut dekat orang British je macam tu, dekat orang luar je. Orang luar je yang guide kita. Kita tak pernah nak macam ada kuasa untuk berjumpa satu sama lain macam tu. Dan akhir sekali daripada sudut sosial which is kaum Cina dia banyak tak puas hati dengan orang Melayu sebabnya orang Melayu ni selalu mendapat hak atau pelayanan lebih istimewa daripada British. Sebelum laporan Razak dikemukakan, sistem pembelajaran atau pendidikan dekat Tanah Melayu ni dia based on ikut negara masing-masing. Contoh orang Cina dia punya silibus pendidikan ni daripada negara Cina. Orang India silibus daripada negeri India. Ke Melayu macam tu. Tak ada macam zaman sekarang. So bila ada zaman sekarang kita dah ada bahasa Melayu wajib ambil. Sekarang kita orang Melayu boleh ambil bahasa Cina, bahasa India kan. So dekat situlah kita nak cipta perpaduan ni. Tragedi 13 Mei adalah kemuncak untuk masalah perpaduan kaum yang berlaku dekat Malaysia ni. So adalah sangat penting untuk kita yang pelbagai bangsa ni untuk saling hormat antara satu sama lain dan saling sebulat suara. Sebabnya kalau kita berpecah lagi, kemungkinan untuk orang luar masuk campur dekat kita punya negara sangat tinggi. Jangan sampai disebabkan masalah kecil kita punya negara tergadai. Padahal kita ni mampu untuk bersatu padu untuk memajukan negara kita. Macam tu.
Sebelum ini, kita lihat bagaimanakah hubungan etnik di negara kita terjejas akibat kerusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Ini mewujudkan ketidakseimbangan hubungan etnik dari segi ekonomi dan juga sosial. Apakah cara-cara untuk mengelakkan konflik seperti ini? Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk menyatu padukan semua kaum di negara kita. Kerajaan perlu memikirkan satu cara untuk meletakkan murid-murid daripada berbilang kaum sekolah. Apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengelakkan konflik seperti ini? Salah satu faktor yang penting untuk menjayakan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara kita ialah pendidikan. Kerajaan perlu memikirkan satu cara untuk meletakkan murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam satu sekolah yang sama supaya matlamat dasar pendidikan iaitu untuk menyatu dan mengintegrasikan kaum dapat dicapai. Guru boleh dijadikan sebagai satu ejen penyemai perpaduan kaum. Mereka perlu dipersiapkan dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan lengkap untuk menghadapi pelbagai situasi di sekolah dan masyarakat sekitarnya. Pihak kerajaan perlu memberi latihan dan kefahaman kepada setiap guru apabila melaksanakan sesuatu dasar yang baru supaya segala perancangan mengikut landasan yang betul dan generasi yang akan datang lahir sebagai individu yang mempunyai sifat cinta dan membudayakan perpaduan dalam kehidupan bermasyarakat. Pematuhan terhadap peraturan dan undang-undang rukun negara menunjukkan kita bersedia. Pematuhan terhadap peraturan, undang-undang dan rukun negara menunjukkan kita bersedia bersikap adil terhadap kaum lain dan menghormati amalan dan kepercayaan kaum lain juga. Hal ini akan mendorong kita untuk lebih bersikap bertolak ansur dan cuba memahami hak kaum lain. Kita juga akan sentiasa bersedia untuk berkongsi dalam sesuatu perkara yang dibenarkan oleh budaya kita tanpa mengorbankan prinsip-prinsip undang-undang dan keadilan selaras dengan prinsip rukun negara. Daripada pengalaman pahit tersebut, pengajaran yang paling penting yang diperoleh ialah kemajuan ekonomi sahaja tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik. Kestabilan politik sahaja tidak memadai tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan perlu berjalan dengan lancar dan seimbang agar tidak wujud kepincangan yang sehingga menimbulkan konflik antara kaum. Keseimbangan ini melibatkan agian habuan ekonomi yang saksama dan perkongsian kuasa pemerintahan yang matang. Kesimpulannya, saya ingin mengingatkan bahawa kepelbagaian etnik seperti di negara kita memerlukan tolak ansur, faham memahami, hormat menghormati, setia kawan, tolong menolong, sama ada di negara di waktu senang ataupun susah. Sekian, terima kasih.